kita cuba buat yang terbaik lah, mempersembah yang terbaik. Orang yang buruk dia sanggup bagi yang tak baik, orang yang baik dia tak sanggup bagi yang tak baik, dia nak bagi yang terbaik. Tapi dia tahu tak Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya menerima yang baik? Tahu. Dia confirm ke dia bagi terbaik? Dia confirm tak dia bagi itu yang terbaik kepada Allah? Itu masalah kita. Kita buat baik cara mana pun tak akan mampu kita buat yang terbaik, sebab Tuhan tu maha baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, khusyuk di dalam taatan ialah merupakan syarat kepada penerimaan Allah terhadap ibadah yang kita buat. Dan di dalam kita melakukan apa-apa ataupun sesuatu amal ibadat, yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mestilah ibadat yang kita buat didasari oleh keikhlasan. Satu masa Nabi kita SAW ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, mal ikhlas?" Wahai Rasulullah, apa itu ikhlas? Nabi kita SAW tidak menjawab ataupun menuturkan, melainkan semuanya ialah wahyu. Maka Nabi kita SAW seperti mana dilaporkan di dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak menuturkan mengikut hawa dan keinginannya. Tapi Nabi kita SAW bercakap mengikut wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepadanya. Maka di atas asas itu, bila Nabi kita SAW ditanya berkenaan ikhlas, Nadirah, duduk sini. Bila Nabi kita SAW ditanya tentang ikhlas, maka ketika Nabi tidak ada jawapan, yang sudah pasti jawapan itu ialah jawapan depan sikit apa ni, Anizah. Bila Nabi kita SAW tidak ada jawapan, bersama dengan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka sudah pasti jawapan yang Nabi nanti ialah jawapan daripada Allah. Ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika Nabi tak ada jawapan, Nabi kata, hatta as'ala Jibril, nanti aku tanya malaikat Jibril. Bila datang malaikat Jibril, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Nabi pun bertanya, "Ya Jibril, mal ikhlas?" Wahai Jibril, apa itu ikhlas? Jibril pun tidak ada jawapan terhadap makna ikhlas. Kata Jibril, hatta as'ala Rabbal Izzah, nanti aku tanya Tuhan Rabbul Izzah. Berarti Jibril menunggu, berarti Jibril pun menjawab mengikut jawapan yang Allah bagi. Sehinggalah Jibril bila mana dia ada jawapan, maka dia pun datang bertemu dengan Rasulullah dan memberi makna kepada ikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Kata malaikat Jibril, Allah kata, ikhlas ialah satu rahsia daripada rahsia-rahsiaku. Jadi ikhlas ialah merupakan satu rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Dan Allah kata, istawda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi.
Kata Allah, aku titipkan ikhlas di dalam hati hambaku yang ku kasih. Istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas aku tinggalkan, aku titipkan di dalam hati hamba-hambaku yang ku kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada hadis itu dapat kita faham, orang yang ikhlas ialah orang yang Allah kasih. Sebenarnya kita tak perlu beritahu ke orang kita ikhlas ataupun tidak. Dan kita tak kisah pun orang mengatakan kita tidak ikhlas. Sebab ikhlas ni ialah merupakan rahsia Tuhan yang Tuhan buh di hati sesiapa yang dia kasih. Kalau kita dah dapat kasih Allah, pedulikan yang lain. Apa kita tuli hal lain? Sebab kita dah dapat kasih Tuhan. Maknanya, bila kita dah mendapat sesuatu yang kita inginkan, iaitu ikhlas dalam beramal. Ikhlas dia bukan benda yang boleh kita cerita. Saya ikhlas. Seseorang yang tidak pernah merasakan ikhlas tak akan faham kita kata saya ikhlas. Hanya orang yang pernah ikhlas sahaja yang tahu makna saya ikhlas. Baik. Dia macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang ikhlas ni, kalau dia ikhlas, orang puji pun dia ikhlas, orang caci pun dia ikhlas. Tapi kalau orang tu dia tak ikhlas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ada perbezaan rasa hatinya dengan orang puji dan orang caci. Pada ketika orang puji, dia rasa berbunga-bunga dalam hati dia, seronok, semangat. Tapi time orang caci, rasa lemah semangat, tak syok. Berarti kita masih belum ikhlas. Kalau kita dah ikhlas, apa peduli? Apa kita peduli orang kata kita tak ikhlas? Kita tak cakna dah, tak peduli dah, sebab kita dah ikhlas. Bila kita dah dapat ikhlas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi kita tidak peduli lagi terhadap isu-isu yang orang cakap tentang kita ikhlas ataupun tak ikhlas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Itulah yang penting dalam setiap kebaikan dan kebajikan yang kita buat. Okey. Begitu juga orang yang ikhlas tidak peduli balasan orang. Sebab dia hanya perlu kepada pembalasan Tuhan saja. Contoh, orang yang buat kerja, orang yang mengkhidmati kita, dengan maksud dia ambil upah. Bila dia ambil upah, dia buat kerja, dia ambil upah, dia nak upah tu. Dia nak upah tu sebab dia kerja kerana upah. Kalau seseorang yang kata saya main ni saya nak main khidmat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi di hati dia nak imbalan yang dia buat kerja tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita tak faham hati orang. Kita betul, kita buat kerja, kalau kita kata kita ikhlas, kita tak nak balasan, kita tak perlu balasan, kita tak nak balasan pun. Tiba-tiba orang tu mai, dia kata saya nak khidmat,
kita bila kata orang nak berkhidmat, jadi kita faham kata dia tak mau balasan. Tapi orang tu bila mana dia mai, dia buat kerja, dia tak macam kita. Dia mulut dia saja kata dia ikhlas, tapi sebenarnya dia nak balasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita pun kena kenal orang. Jangan anggap orang semua macam kita. Ada orang tak macam kita, dan banyak orang tak macam kita pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk tu, setiap orang yang berkhidmat kita, setiap orang yang berkhidmat pada kita, kita kena bagi. Faham tak? Kita kena bagi. Sebab dia mai tadi, dia kata dia nak khidmat, sedangkan dia nak balasan. Kena bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali orang tu macam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak perlu balasan, sebab dia hanya perlu cinta Rasulullah kat dia. Begitulah orang yang mengkhidmati guru-guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh duduk di pondok. Dulu Tok Guru bila mana anak murid nak khidmat. Bila anak murid nak khidmat, contoh hari cuti macam hari Jumaat macam ni, hari Sabtu. Dulu Tok Guru dia tak pakai gas, dia pakai masak nasi pakai kayu api. Dan orang pondok pun tak pakai gas juga, orang pondok pun pakai kayu api juga. Tapi dulu tu masalah tak ada isu kebakaran. Lah ni kalau pakai gas pun terbakar. Dulu tak ada. Okey, pagi-pagi macam ni anak murid akan masuk bukit, pergi cari kayu api, pakuk baliklah sebakai. Dan Tok Guru pun tak bagi duit kat dia. Pasal apa? Sebab Tok Guru faham, hampa khidmat hampa dapat ilmu. Kalau hampa tak khidmat, hampa tak dapat ilmu. Dan anak murid pula, masalah Sayyidina Muhammad, memang tak mau pun duit. Sebab dalam otak mereka tak ada duit. Khidmat tak ada duit. Khidmat kewajipan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kalau Tok Guru sayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tok Guru macam tadi, dia tak kata ni mai semua. Siapa yang tadi pergi bukit cari api ni nak bagi sikit. Tak, Tok Guru pun tak pedulikan untuk memberi balasan. Sebab dengan khidmat itulah mereka akan mendapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi banyak kamu duk khidmat, Ustaz tak jalan nak bayar pun, sebab keuntungan kamu. Kalau Ustaz bagi, bukan Ustaz bayar sebab khidmat kamu, sebab Ustaz nak bagi. Tak ada khidmat kamu Ustaz bayar, tak ada, sebab untuk kamu. Okey, khidmat ni kita kepada Allah, kalau kita dah tak ada dalam minda kita, di hati kita, kita nak pahala, tu level dah tinggi. Tapi kalau kita beramal, kita nak pahala, Allahumma salli ala sayyidina, itulah umpama orang yang berkhidmat tapi nak upah macam Ustaz kata tadi ni. Okey, permulaan, mula-mula kita bolehlah taqatu. Sebab kita baru mula, baru jadi anak murid, baru mula dalam perjalanan, tak apalah. Tapi jangan sampai bertahun-tahun macam tu. Kita mesti mendewasa dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena naik tahap, kita kena naik darjah. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, darjah yang kita nak ialah darjah cukuplah balasan Allah pada kita. Allah pilih kita jadi abdi dia. Waktu duha, Tuhan bagi kita sembahyang duha. Waktu tahajud, Tuhan gerak kita sembahyang tahajud. Maknanya Allah pilih kita ni duduk dalam semua amal ibadat. Sedekah kita ada. Maksudnya
Kalau dipanggil kita di akhirat esok untuk masuki syurga, jadi semua pintu-pintu syurga ada nama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukuplah Allah pilih kita, kita boleh berbakti pada dia. Itu paling besar sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dalam berbakti pada Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan pilih kita untuk duduk di hadapan dia, berteleku depan dia, berdoa, munajat. Cukuplah. Alhamdulillah. Okey. Daripada sinilah timbul perasaan dalam hati kita, kekhusyukan. Sementara nak dapat itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bila dah boleh merasakan, Alhamdulillah semalam Tuhan bagi 2 rakaat tahajud. Alhamdulillah hari ini boleh sembahyang 2 rakaat duha. Alhamdulillah hari ini boleh jaga sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Okay. Bila mana kita rasa dah ibadat yang kita buat Tuhan bagi, barulah timbul satu perasaan di hati kita. Perasaan yang lebih daripada tu ialah untuk memperelokkan amal bakti kita kepada Allah. Macam kita buat kerja, Musallallahu Alaihi Muhammad. Macam kita buat kerja, contoh orang mengecat, orang cat rumah. Orang cat rumah ni, yang pertama, dia mesti orang halus, dia mesti orang seni. Kalau jiwa perasaan yang tak halus, tak boleh ditukar cat. Ada satu orang pernah cat rumah kami. Dia kenal diri dia, ustaz, saya ni ialah tukang cat diraja. Amboi, kemah bukan, tukang cat diraja. Saya khidmat dengan Tengku Intan Syafinas. Saya pernah cat rumah Tengku Intan Syafinas. Nampak macam kemah Kita pun kata, okey tak apa, kita pun nak minta tukang cat rumah. Dia pun cat. Bila dah cat, kita kata macam frame tingkap ataupun frame pintu. Bila cat dinding, jangan bagi masuk cat dinding di frame tingkap ataupun pintu. Bila cat frame, jangan bagi masuk cat frame di dinding. Tengok-tengok, tu dia buat. Ish, tukang dia betul-betul ke tukang cat diraja? Lepas tu bila dia siap, dia kata, siap lah. Mana apa? Nak upah. Waktu tu kita ni kan kata apa? Tak malu kan minta kerja macam ni? Allahumma salli ala sayyidina. Tak malu kan minta ni kerja macam ni? Itulah perasaan yang kita kena ada waktu mana kita khidmat dengan Allah. Waktu tu kita rasa apa? Serba tidak sempurna kerja kita. Tapi kita telah melakukan yang tersempurna, yang terbaik. Tapi hati kata masih tak baik. Allahumma salli ala sayyidina. Itu orang ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam dia buat kerja tu, dia ikhlas ni, dia kena ada khusyuk. Okey. Cuba tengok Abang Ji kerja. Cuba tengok tukang-tukang kerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia panggil tu? Hak ukur pakai ayak tu. Water level. Water level. Jadi dia petak. Tak. Mana dia buat kerja tu dengan hati. Lepas tu dia tarik pula. Tarik benang. Sallallahu Alaihi Muhammad. Berarti dia buat dengan cermat. Dia buat dengan itqan. Itulah khusyuk. Lepas tu dia puas hati. Dia cekak pinggang, dia tengok. Dia puas hati. Kalau dia buat kerja, dia sendiri pun puas hati, orang tengok akan puas hati. Ish, halus. Halus dia kerja. Tu yang Tuhan suruh, wa qul ya'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti akan nilai amal kamu Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Akan bagi merit. Akan bagi kepujian pada kita. Waktu orang puji kita, orang bagi merit kat kita,
Orang nilai kerja kita, soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu esok, kalau ada kerja lagi hak macam tu, orang akan panggil kita. Begitulah dengan Allah. Kita buat kerja kena terbaik. Seperti ayah saya. Dia semayang tak macam kita semayang. Nak semayang zuhur. Dalam rumah panas. Dia tak semayang pakai baju pagoda. Dia semayang dia pakai jubah, dia pakai serban. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bermakna dia cuba melakukan yang terbaik dia di hadapan Tuhan. Kita pakai sah ya sudah ha. Tak, dia bukan sekadar dia nak apa yang tu sah, tapi dia nak melakukan yang terbaik yang boleh dia buat di hadapan Tuhan ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam tu amal soleh. Amal soleh ni kena buat bagi elok. Contoh nak sedekah. RM500 contohnya. Lepas tu nak bagi dekat guru tahfiz, nak bagi ke orang miskin, nak bagi dekat orang susah. Okey, contoh macam mana? Duit hak bagi pun lintang pukang, RM50 tu duduk tahu lintang pukang. Gambar agung tu ada hak atas, ada hak bawah. Tu bagi kat orang tu. Tu makna tak buat secara, tak bagi dengan hati. Berarti dia sendiri tak menghayati macam mana dia nak terima. Dia bagi kat orang, dia tak menghayati. Sepatut macam mana kalau orang bagi kat dia. Dan bagi kat orang ni, soalan Sayyidina Muhammad, RM500 susu gelok tu. Macam nak bagi kat orang. Bila nak bagi, kena bagi terbaik. Allah Ta'ala pun takkan terima satu amalan tu melainkan amalan yang terbaik. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Tuhan tak akan menerima. Inna Allaha tayyibun, Allah tu maha baik. La yaqbalu illa tayyibah, dan dia tak akan terima melainkan yang baik juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak cekang, hak keras lagi begitu. Maknanya itulah dia panggil khusyuk, mempersembahkan yang terbaik. Dalam satu hadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi sebut al-yadul uliya khairul minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Apa makna dia? Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Kan kita bagi macam tu, orang tu pun terima macam tu. Maknanya tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Tapi orang ni kalau dia khusyuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia buat dengan hati. Dia akan memperbaikkan cara-cara dia memberi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya orang ni pada ghalibnya, orang yang menerima itu dia terima pemberian, orang yang beri itu dia memberi pemberian. Jadi orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Orang yang khusyuk dalam pemberiannya, dia tak mau jadi dia dilihat lebih baik daripada orang yang menerima. Ni halus ni. Dia nak hang lebih baik daripada aku. Lepas tu dia bagi macam mana? Dia bagi macam ni. Bila dia bagi macam ni, orang terima macam mana? Kau atas, hang lebih baik daripada aku. Faham tak? Maknanya kita ni kalau kita bagi, kita makin rasa kita masih rasa kita baik, Allah tak terima lagi. Sampai kita rasa hang lebih baik daripada aku, baru Allah terima. Oleh sebab itu mereka memberi, dia bagi macam tu. Dia duduk tangan bawah, orang yang ambil duduk di atas. Sebab Nabi kata tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Aku bagi hang duduk di atas, hang lebih baik daripada aku. Maknanya orang yang khusyuk ni, dia khusyuk ni satu seni. Satu seni macam mana dia nak mempersembahkan sesuatu yang dia buat kepada yang dia cinta, yang dia agungkan, yang dia besarkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Jadi di atas asas itulah Allah menerima amal soleh kita, iaitu amalan yang dibuat dalam keadaan terbaik. Contoh lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang tanggapan kita tu, ni belajar, kita nak bagi sesuatu ke orang, dan sudah pasti yang kita nak bagi ke orang tu ialah sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pada kita ni terbaik yang aku ada. Itu memang perlulah. Jangan bagi ke orang hak kita pun tak maulah. Kita bagi ke orang ni terbaik yang aku ada. Banyak orang yang bagi ke orang yang dia tak maulah. Jadi kita ni nak bagi ke orang yang terbaik yang kita ada. Kita pun bagi kat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita bagi kat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi kita waktu tu kita rasa yang kita bagi terbaik, dan tentu dia sangat suka terima pemberian kita sebab kita telah bagi terbaik. Okey, tahu tak di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemungkinan kita je anggap hak kita bagi itu baik, mungkin dia sendiri tak rasa seperti yang kita rasa. Mungkin perasaan ni kalau kita faham, jadi dia menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak rasa kita memberi yang terbaik sekalipun kita bagi yang terbaik pada kita, sebab kita kena spend. Contoh, kita bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sesuatu kerana kita terbaik, sebab kita yang pertama terbaik ni pada warna, kita orang suka warna hijau contohnya, kita bagi ke orang hijau juga, sedangkan tak match dengan warna dia, dia tak suka hijau, dia suka biru. Faham tak? Jadi hal ni dia tolong kita untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan merasakan kita bagi yang terbaik sekalipun kita telah cuba berbuat dan melakukan yang terbaik. Ini saya belajar. Contoh, orang bagi minyak wangi kat kita. Orang bagi minyak wangi kat kita tu, ataupun kita bagi kat orang minyak wangi yang kita bagi tu, hak ni yang paling kita sayang, ni paling kita suka. Satu ketika Syekh Nurdin main rumah saya. Bila main rumah ni, kita tak tahu kita nak bagi apa kat dia. Bila mana kita kasih, jadi kita tak mau dia balik kosong, kita terfikir nak bagi apa kat Syekh. Ketika tu tidak ada sesuatu yang paling saya sayang melainkan satu botol minyak wangi. Sebab minyak wangi itu tak ada kot ni, dia kena pergi beli di Mekah. Sayang, saya minat, saya suka. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana Syekh nak balik, saya pun, saya tak, ni hadiah kat saya, ni hadiah saya daripada Syekh. Dia terima. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lama-lama tu baru saya tahu Syekh ni dia ada minyak wangi yang dia suka. Bila dia suka satu jenis minyak wangi yang dia suka, agak minyak wangi yang kita bagi itu dia suka. Sudah jawapan tak? Tak suka lah, pasal dia ada hal dia suka. Faham tak? Jadi itulah kita kena membetulkan kita dengan Tuhan. Kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita cuba buat yang terbaik lah, mempersembah yang terbaik. Orang yang buruk dia sanggup bagi yang tak baik, orang yang baik dia tak sanggup bagi yang tak baik, dia nak bagi yang terbaik. Tapi dia tahu tak Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya menerima yang baik? Tahu. Dia confirm ke dia bagi terbaik? Dia confirm tak dia bagi tu yang terbaik kepada Allah? Tu masalah kita. Kita buat baik cara mana pun tak akan mampu kita buat yang terbaik, sebab Tuhan tu maha baik.
Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingat salli ala Sayyidina Muhammad, semuanya telah pun cuba diberi kita kepahaman terhadap tajuk meraih khusyuk dan ikhlas dalam taat. Terima kasih kepada hamba Allah daripada Kuala Berang, Terengganu, ala Sayyidina Muhammad. Situasi ini menyebabkan rasa malu nak minta pahala. Malulah nak minta pahala. Pasal kita tahulah persembahan kita pada Allah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amalan kita buat. Bukan semata-mata dia terima, tapi dia terima untuk dia baiki. Dia terima untuk dia memperbaikkan hak kita buat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima tanpa Allah baikkan ataupun Allah baiki, kita tak layak masuk syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak? Okey. Tu point dia. Allah terima untuk Allah baiki. Ini dia panggil kasih sayang Tuhan. Sebab itu mana ada amal kita buat sempurna. Semua serba kekurangan dan tidak sempurna. Yang sempurnanya siapa? Allah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang berlaku juga isu sempurna, tetapi tak lama. Sempurnalah kita buat hari ini, esok tak sempurna pula. Ataupun bolehlah kita buat sempurna hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kita tak tahu lagi pada pihak Tuhan, pada pandangan dia, hak kita buat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kata ulama, ma min syai'in qad yakmal illa waja'ahu nuqsan liyakuna al-kamal alladhi yuradu bihi wajhullahi khassah. Tidak ada sesuatu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kadang-kadang ia jadi sempurna, melainkan nanti dia akan kurang juga. Supaya yang sempurna hanyalah Allah. Okey. Jadi cubalah menyempurnakan sesuatu yang kita nak bersembah kepada Allah. Contoh kita nak sembahyang. Orang tanya, ustaz, boleh tak khusyuk sembahyang? Sembahyang bilanya boleh tak boleh? Sebenarnya dia duduk pada orang. Dia duduk pada orang hang nak buat baik tu. Contoh sembahyang. Kalau kita luar sembahyang, banyak dunia nak sembahyang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak tolak dunia tu pi susah. Contoh macam ni lah. Kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buat kerja. Bila kita buat kerja, kita bagi penumpang pada kerja, kita bagi hati pada kerja. Fokus kita tu pada kerja kita. Bila kita fokus pada kerja kita, bila masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la zuhur dah, tengok jam. Faham? Kalau kita macam tu, susah kita nak khusyuk. Sebab kita tumpukan hak lain banyak. Lepas tu bila masuk waktu semayang, salat Sayyidina Muhammad, kita terkejut pula. Lohok dah. Awak cepat sangat lah. Tu marah pula. Nak semayang tercepat pula. Tu susah nak khusyuk. Maknanya kita nak khusyuk kadang-kadang macam ni. Buat kerja, tengok jam. Pukul 11 lah. Lepas tu buat kerja lagi, tengok jam pula. 11.30. Pasal apa kita macam tu rupa? Sebab hati kita duduk semayang. Faham? Saat-saat tengok jam. Saat-saat tengok jam. Sebab nak semayang. Nak berhenti awal, nak ambil wuduk. Ataupun kita kata nak tidur saat, qailullah, nak ambil wuduk. Lepas tu kita nak siap semayang. Barulah kita boleh khusyuk semayang. Mana dia kena ada persiapan dan persediaan sebelum melakukan sesuatu amalan soleh. Contoh lain. Orang yang nak buat majlis, satu majlis.
Okey, apa-apa event lah soalan Sayyidina Muhammad, ada persiapan dia terperinci. Dia gariskan khajabat dia tik pula, dia tik pula, tik. Ni buat lah, ni tabat lagi. Ni. Sampai sehalus-halus perkara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai sehalus-halus benda. Nak pakai apa, nak tak mana, nak balut macam mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Supaya dia sempurna di mata orang yang hadir. Kan? Sampai tidak ada cacat celah terhadap kerja dia. Dia sendiri dia cek semua. Okey, begitulah sembahyang kita. Wudu kita macam mana? Pakaian kita macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak sembahyang macam mana? Persediaan hati kita macam mana? Semuanya hendaklah dibuat persiapan yang terbaik sebelum daripada sembahyang. Kalau kita lah boleh pitara tu bak sembahyang, mati berkait sembahyang. Ada satu orang tu, dia sudah tak boleh pergi masjid. Orang tua perempuan. Dulu waktu dia sihat, lalu dia pergi masjid. Hari ni dia tak boleh pergi masjid dah. Dia main dalam rumahnya. Dia duduk ada tempat tidur dia tu. Kadang-kadang dia boleh bangkit, kadang-kadang dia tidur. Dan bolehlah berjalan pelan-pelan dalam rumah. Dia di rumah ni, dia tengok jam ya. Kalau waktu je tengok zuhur. Dia duduk, tengok zuhur, tengok jam. Lepas tu bila dah masuk, hampir waktu zuhur, dia siap lah. Siap. Dalam 20 minit, waktu zuhur, dah duduk dah, nak sembahyang lah. Tu tengok jam. Ni cerita anak dia. Saya tengok jam pula. Bila dah nak masuk waktu zuhur, dia tunggu dah. Sekejap lagi dengar azan daripada masjid. Bila habis azan daripada masjid, dah sembahyang sunat. Salat Sayyidina Muhammad. Itulah rutin harian dia dengan sembahyang. Orang yang macam ni, sembahyang dia syok. Sembahyang ni kalau tengok orang sembahyang cepat. Itu tanda, di antara tanda-tanda kekurangan khusyuk. Sebab kalau kita buat cepat-cepat, kita tak ada menghayati. Macam makan jugalah. Makan tu sedap, tapi kita makan kalut-kalut. Syok tak? Tak syok. Syoknya bila kita menghayati, santai, relax, sambil-sambil sembang, apa semua. Tu baru sedap. Kita makan kalut-kalut, tak sedap. Begitulah amal soleh. Pasal khusyuk tu lah kesedapan, penghayatan. Sembahyang ni bila mana kita menghayati dia. Bukan sekat kita kata kita sembahyang kita nak khusyuk. Azan tu Salim. Waktu Ustaz duk azan-azan dulu ni, sampai rasa tu perasaan, ya Allah, kalau boleh tak ada ditutup dengan la ilaha illallah. Sebab nak bang, sedap bang azan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bang pun sekali ya, tak boleh banyak kali. Sedap cara mana pun sekali ya azan. Tak ada orang buat sampai 2 kali, 3 kali. Apa 2 kali tu? Alah sedap lah bang. Tak boleh buat 2 kali, sekali ya. Orang ni satu hari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam biasa tunggu sembahyang, pakai telekung awal, tunggu nak sembahyang. Bang di masjid. Bila bang di masjid tu, dia jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna illallah, asyhadu anna rasulullah. Sampai tahayya 'ala salah. Waktu tu dia, orang panggil apa? Terlayah. Dia mati pada saat panggilan azan, hayya 'ala salah. Itu mati. Tuhan bagi. Tu kata Tuhan Maha Adil. Macam mana hang dengan aku, macam tu aku bagi hang. Okey, ni penghayatan. Kalau kita bagi masa banyak kita pada dunia daripada kita lebih memberi masa kepada akhirat,
Dengan bentuk-bentuk keduniaan itulah kita mati. Payah nak usahakan perasaan tu. Perasaan ni dia kena suka, dia kena minat, dia kena bentuk, dia kena proceed, dia kena proses. Allahumma salli ala. Bagi suka. Bila ada kesukaan tu, barulah dia main khusyuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu macam orang makan nak sedap-sedap kan. Orang dulu belakang pun tak sedap. Orang kata apa? Amboi, makan pak mentua dulu belakang tak sedap kan. Pasal kita khusyuk. Jadi khusyuk ni adalah penghayatan terhadap sesuatu amalan yang kita buat, kita mesti menghayati. Allahumma salli ala Sayyidina. Ataupun orang kata buat dengan hati. Pasal apa makanan di rumah sedap? Pasal apa makan di rumah puas? Kadang-kadang kita makan di luar sedap, tapi hak di rumah isteri kita buat lagi terasa. Walaupun tak terang mana pun. Bukan dia buat sampai macam tukang masak di hotel masak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Isteri kita masak simple-simple je, tapi kita rasa. Kadang-kadang bertambah-tambah pula. Kadang-kadang di hotel nampak je, kadang-kadang menarik perhatian kita. Kita makan-makan, tak masukkan selera kita. Kadang-kadang. Pasal apa? Sebab isteri kita, mak kita masak dengan hati dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang terlebih penting, mak ni dia nak bagi, yang dia masak, dia nak bagi sedap. Siapa rasa sedap? Suami dia. Kadang-kadang anak nombor 2, isteri, dia pandang suami dia. Dan dia masak pun dia tanya suami dia, "Mak makan apa hari ni?" Dia tak tanya anak-anak. Anak-anak ikut selera ayah. Anak-anak ni banyak tak ikut selera mak. Sebab mak selalu tanya kat ayah, "Nak makan apa?" Jadi mana yang ayah suka, tu anak-anak turut ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia masak dengan hati dia, sudah pasti dia akan dinilai terhadap kerja buat dia, dan pasti ada penerimaan. Begitulah dengan Tuhan pun. Jadi perhatilah terhadap semua amal kebajikan yang kita buat. Yang pertama mesti ada keikhlasan, kemudian kena diwujudkan dalam ibadat kita buat itu ialah penghayatan yang dipanggil khusyuk. Di atas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, izin yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bersama pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan khusyuk itu ialah jadi keutamaan kita dalam kita berbuat ibadat, insya-Allah. Mudah-mudahan khusyuk itu ilmu yang kita tetap memperolehi dalam keadaan kita hidup di dunia yang penuh dengan kekalutan dan pencerobohan, insya-Allah. Walaupun khusyuk ialah ilmu yang pertama-tama diangkat selepas Nabi kita wafat, kita harap khusyuk itu tetap kita peroleh dan jadi pengalaman kita saban masa, kerana di situlah terletak keindahan kita dalam kita berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah merahmati penaja kita. Allah angkat kedudukan dia, Allah ampun dosanya, Allah bagi semua yang hendak di muka dunia dan di akhirat esok. Allah mudahkan perjalanan dia, Allah mudahkan rezekinya dan diberkati, disihatkan ahli keluarga dia, insya-Allah, dan diampunkan dosa mereka, dan dilahirkan di tengah-tengah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.